Kita juga baca tentang apa itu sunnah pada minggu lepas Kita tengok apa itu sunnah, dan kita juga tengok apa maksud istilah sunnah itu dari pandangan perbezaan ulama fiqh macam mana, ulama usul macam mana, dan juga mafhum am macam mana. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sambung lagi untuk pengenalan asas berkaitan dengan ilmu hadis, iaitu kita masuk kepada maksud sanad. Kalau kita belajar hadis, kita tidak terlepas daripada mendengar sanad. Sanad itu apa? Iaitu apa yang dapat disandar atau dipegang. Itu pada maksud bahasa. Dan pada istilahnya, sanad itu bermaksud jalan matan. Baik, apa dia maksud sanad tu? Sanad itu bermaksud bila kita nak baca hadis, kita ada dengar sebutan an Abi Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebut an nama-nama itu, itulah disebut sanad. Maksudnya pertalian daripada seorang A kepada B, kepada C, kepada D, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut sanad. Jadi bila baca hadis, tak lari daripada kita tengok sanad tu daripada siapa, betul kan? Ataupun dalam bahasa kita hari ini, dapat satu berita, kita tanya, berita ni daripada siapa? Kan? Kalau kita kata, oh berita tu mai daripada orang yang paling rapat dengan kita, anak kita. So kita tahulah jalan nak sampai berita tu daripada anak kita. Anak kita dapat daripada siapa? Daripada kawan dia. Kawan dia dapat daripada siapa? Daripada kawan ayah dia. Maka itulah dipanggil rantaian sanad. Boleh tak? Baik, lihat dekat situ. Yang seterusnya, al-mutabi'. Al-mutabi' ni apa maksud dia? Iaitu berkongsi, perawi yang berkongsi dengan perawi lain. Perawi yang berkongsi dengan perawi lain dalam meriwayatkan hadis oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutabi' ni bermaksud hadis yang datang daripada orang lain, tetapi bersangkutan ataupun menyokong kepada hadis yang kita sampaikan. Bahasa mudahnya ialah, bukannya kata berita tu seorang je sampai, ada orang lain juga sampaikan berita yang sama tetapi melalui orang lain. Contoh, kita dengar berita kata hari Selasa dan hari Rabu ni cuti raya Cina. Ni kalau tak ada kalender lah. Kita dengar satu berita ni daripada jalan anak kita, sepupu kita, adik-adik kita. Satu lagi jalan, kita dengar berita yang sama, tapi mai daripada kawan kita, jiran kita, dan juga kawan sepejabat kita. Jadi dua jalan tadi ni dipanggil mutabi', sokongan kepada satu berita yang sama bahawa Rabu dan Khamis ni cuti raya Cina. Dia faham tak? Maksudnya jalan-jalan cerita menyokong kepada satu berita yang satu. Itu dipanggil mutabi'. Baik, sanad mutabi' selesai. Kemudian kita nak tahu juga apa maksud al-muhaddis ni. Bila kita baca hadis, lalu kita dengar perkataan muhaddis. Bila saya baca hadis ni, muhaddis nama sekian, muhaddis nama sekian. Apa itu muhaddis? Iaitu gelaran yang tertinggi daripada al-musnid, gelaran untuk orang yang berkecimpung serius dalam bidang hadis. Maksudnya ulama hadis lah. Ulama hadis ni kita panggil dia muhaddis. Tuan-tuan dan puan pun boleh digelar sebagai muhaddis, tapi dengan syarat kena belajar bidang hadis kepada satu tahap yang cukup tinggi, baru boleh digelar muhaddis. Tapi muhaddis level bawahan, taklah dalam kategori ulama-ulama hadis yang begitu muktabar dan begitu hebat seperti mana Ibn Hajar Al-Asqalani,
seperti mana Ibn Salah, Imam Sakhawi. Ia pun ni ulama-ulama hadis yang cukup hebat dengan pelbagai ilmu. Kita yang ada pada hari ini nak dapat tahap yang paling tinggi hadis susah. Boleh dapat saki-baki saja sebab ilmu kita ni dalam keadaan yang agak terhad. Sebab masa kita ialah macam nak belajar satu bidang. Contoh tuan-tuan, nak belajar satu bidang hadis, satu juzuk daripada ilmu usuluddin, kan? Usuluddin ada berapa bidang dalam usuluddin? Usuluddin ada hadis, usuluddin ada tafsir, dalam usuluddin ada apa? Dakwah. Dalam usuluddin ada hadis Al-Quran, ada tafsir. 4 cabang ni tuan-tuan ngaji, semuanya mengaji atas-atas je. Ngaji atas sikit, atas ni sikit, atas ni sikit, atas ni sikit, dapat degree. Baru dapat degree tu pun belajar sikit. Nak belajar satu bidang ni, contoh nak ambil bidang hadis saja, kena ambil satu lagi pengajian lebih tinggi, lanjutan master, kena lagi 2 tahun. Itu pun dalam bidang hadis yang banyak tu, belajar satu juzuk je lagi. Dalam ilmu hadis ada apa? Ada ilmu rijal, ada kritik matan. Kita belajar juga tentang apa ni, nasih matan. Nasih masuk tak ada, nasih masuk dalam apa ni, tafsir. Kita belajar tentang ilal hadis. Dalam banyak-banyak cabang tu, nak belajar tentang takhrij. Contohlah saya kata 4 cabang, satu cabang je kita boleh kaji, yang 3 lagi ni pun terlepas. Cuma kita belajar basic saja, satu ni saja kita kaji. Maksud dia tuan-tuan, lagi ngaji sampai peringkat lagi tinggi, lagi sikit je kita kaji. Nampak tak? Ilmu Allah tu cukup luas. Ulama dulu boleh kuasai ke semua. Jangan kata peringkat degree, kita taklah baca tapak tu. Ulama dulu hebatnya sampai kita tak boleh nak sampai ke tahap mereka tu. Sebab itulah mereka ni digelar muhaddis, kuasai ke semua sampai ke tahap macam tu. Maka yang tuan-tuan belajar hari ni pun, yang saya kongsikan ni pun cuma secepis sahaja daripada ilmu ulama yang cukup luas. Okey? Boleh tak? Baik. Itu maksud gelaran muhaddis. Jadi kalau saya sebut nama-nama yang nanti tuan-tuan akan dengar, Ibn Salah, ulama hadis tu. Ibn Hajar, ulama hadis. Syaraf Al-Qudah, ulama hadis. Imam Sakhawi, ulama hadis. Kita cuma ambil secepis sahaja. Boleh faham tak? Baik. Kemudian dalam hadis kan selalu kita dengar perkataan Al-Hafiz. Kita kalau hafal Quran 30 juzuk, Al-Hafiz kan. Tapi sebenarnya gelaran Al-Hafiz ni adalah untuk orang yang belajar hadis yang paling tinggi. Itu dipanggil Al-Hafiz. Sebab tuan-tuan, nak hafal hadis lagi susah daripada nak hafal Quran. Tak percaya? Innamal a'malu binniyat tu, nak hafal berapa kali main kuliah walau pun tak ingat-ingat lagi. Juzuk amma boleh hafal dah, juzuk 30. Anak kita hantar tahfiz kan, juzuk 30 habis satu. Budak kecil-kecil kalau duduk mak tahfiz, tuan-tuan tengok darjah tingkatan 1, tingkatan 2 kadang dah hatam dah. Nak menghafal hadis cukup susah. Sebab perkataan itu dia tidaklah seperti mana ayat Al-Quran. Yang kita mukjizat ayat Al-Quran ini, kalam dia cukup cantik, susunan ayat dia begitu indah, nak hafal pun jadi mudah. Itu Al-Quran yang Allah Ta'ala. Maka hadis ni agak susah. Tapi siapa yang boleh hafal hadis, dia ini diberi gelaran Al-Hafiz. Boleh kan? Boleh beri no? Kita sambung lagi. Ada juga satu lagi gelaran kepada orang mengaji hadis ni, iaitu Amirul Mukminin fi al-Hadis. Siapa dia? Menguasai ilmu hadis dengan begitu mantap hingga jadi rujukan. Amirul Mukminin fil Hadis. Siapa dia? Imam Bukhari, Imam Muslim antara lain. Ini ialah Amirul Mukminin. Dia ketua ataupun rujukan dalam bidang hadis.
Di Malaysia kita ada tak Amirul Mukminin fil hadis? Tak ada tuan. Yang ada tu pun cuma ambil secubit sahaja. Ngaji lah peringkat PhD ke sekalipun tuan-tuan, dalam bidang hadis pun tak dapat lagi gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Okey, yang mana saya sebut tadi tu, yang mana tuan-tuan dan puan nak cantik pun tak ada masalah. Benda tu adalah basic asas dalam kita nak mempelajari hadis. Mungkin ada di kalangan ustazah ataupun ustaz-ustaz yang ada dalam kuliah pada hari ini boleh tamam perkataan-perkataan tadi tu, untuk kita bila baca hadis kita tak jadi confused. Sama dia ni al-hafiz, apa maksud mutabi', apa maksud sanad. Okey, ni saya sebut perkataan-perkataan yang normal yang kita jumpa. Dan perkataan lain sebutnya al-dhabtu. Dhabtun. Apa dia? Kemantapan dalam hafalan. Ataupun dalam kita mengaji sekolah agama dan sebagainya, dia panggil dhabit. Oh, dhabit betul Syekh ni. Pasal apa? Apa yang Tok Guru cakap dia ingat semua. Tu panggil dhabit. Biasa dengar tak kata tu? Kalau orang yang mengaji pondok ke, mengaji sekolah agama ke, perkataan dhabit ni semualah ataupun tamam, sempurna. Tapi dalam hadis dia panggil dhabit, dhabtun. Sebab perkataan dhabtun ataupun dhabit ini ada dalam syarat-syarat hadis. Nanti kita akan tengok. Dan tuan-tuan akan dengar juga perkataan al-adlu, adil. Apa maksud adil dalam bidang hadis? Adil dalam bidang hadis ni, yang pertama dia mesti Muslim. Sekejap lagi tuan-tuan akan tengok kenapa saya sebut adil. Apa yang saya bacakan kepada tuan-tuan ni, ini yang sekejap lagi tuan-tuan akan jumpa, yang saya akan terangkan, supaya nanti tuan-tuan dah tak confuse dah. Kenapa hadis ni ulama kata dia boleh terima, kenapa hadis ni ulama tak boleh terima, kenapa dia kata sanad dhaif sebab apa, kenapa sahih dia boleh terima sebab apa. Maka saya dah bagi tahu siap-siap perkataan-perkataan penting ini. Baik. Yang pertama dia mesti Muslim. Yang kedua baligh, cukup umur. Yang ketiga dia mesti berakal. Yang keempat yang masuk adil ini, selamat daripada kefasikan, melakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Tu maksud adlun. Maksud dia duk buat dosa kecil dia bebas. Tembak burung, tendang kucing, apa lagi? Dosa klasik kita, dosa-dosa kecil ni banyak lah. Pokok orang lalu kan, orang tendang pokok lalu, ditarik dia dulu, dosa kecil. Apa lagi dosa kecil? Sampah dalam rumah kita, kuih di rumah orang, dosa kecil tu. Jangan ingat tak dosa. Ulama-ulama tasawuf cukup jaga benda-benda macam tu. Dan selamat daripada menggugat maruah. Maksudnya maruah dia memang betul-betul terjaga. Daripada apa? Nak jatuh maruah benda-benda yang tak elok, tak ada. Contoh dia jaga maruah dia dari sudut apa? Percakapan dia, pergaulan dia. Dia tak kawan ikut susu orang, dia kawan ikut semua orang baik saja. Itu maksud adil dalam bab hadis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini adalah syarat untuk nak terima hadis. Maka saya masuk kepada syarat hadis sahih. Baik. Ada 3 orang ulama hadis yang menilai syarat-syarat untuk nak jadi hadis itu sahih. Yang pertama, Ibnu Salah. Tuan-tuan, insya-Allah ada rezeki, ada masa, saya akan cuba sampaikan kepada tuan-tuan siapa itu Ibnu Hajar. Saya akan cuba cari maklumat bagi tahu kepada tuan-tuan. Ibnu Hajar ni dia belajar macam mana, bapak dia siapa, dia mazhab apa, susah payah dia macam mana dalam nak nuntut ilmu, anak murid dia siapa dia. InsyaAllah saya akan cuba sampaikan dalam kuliah-kuliah yang akan datang, insyaAllah. Kalau sekali masa kita harum, pakai tak ingat apa orang, kan? Saya ambil sikit-sikit. Yang pertama, syarat daripada Ibnu Salah. Ibnu Salah kata, nak jadi hadis tu sebagai hadis sahih, yang pertama mesti sambung sanad. Ingat balik tadi saya sebut sanad apa kan? Mesti sambung sanad, syarat pertama. Syarat yang kedua oleh Ibnu Salah kata, orang yang riwayat hadis tu mesti adil. Tu yang saya baca terjemah tadi, adil siapa dia?
Ada 5 syarat dari itu. Ketat ni nak jadi hadis sahih. Yang ketiga, orang yang riwayat hadis tu mesti dhabit. Ingat sungguh. Ingat sungguh macam mana? Yang mana saya sampai malam ni, keluar masjid, ingat semua. Tu dhabit. Kalau saya sampai ke malam ni punya banyak, keluar-keluar, satu dia ingat, tak dhabit tuan. Tak dhabit. Tu maksud dia, dhabit. Ibnu Salah kata, orang nak riwayat hadis sahih ni mesti ingat totally 100%. Tak mau lupa walaupun satu. Kalau lupa satu jadi apa? Kita tengok. Kalau lupa satu tak sempurna, dia jadi kepada hadis apa? Baik. Yang keempat, syarat Ibnu Salah, tidak syaz. Maksud dia apa? Tak ada keraguan dalam hadis tu. Hadis ni betul ke? Ada apa yang disebut macam tu? Tak ada syaz, tak ada keraguan. Orang dengar pun tak ragu-ragu hadis tu. Yang kelima, tidak mempunyai kecacatan. Hadis tu cacat ke tak? Dari sudut matan dia ke? Dari sudut sanad dia ke? Tuan-tuan, nak menilai satu hadis yang sahih, syarat 5 tapi penuh. Susahnya nak menilai hadis tu sahih. Ibnu Hajar pula kata apa? Yang pertama, syarat daripada Ibnu Hajar ada 6. Ibnu Salah letak 5. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang bapa dia bermazhab Syafi'i, dia tambah lagi ada 6 syarat. Tuan-tuan dengar, alah hadis sahih, buat tak tahu sudah. Jangan tuan, susah. Ulama pening kepala macam mana nak letak syarat. Maka syarat Ibnu Hajar dia kata yang pertama mesti adil. Berbalik kepada syarat saya kata tadi, adil kepada. Yang kedua mesti dhabit, ingat. Yang ketiga sambung sanad, sama juga. Yang keempat dia masuk sanad, dari sudut sanad tu sendiri dia masuk satu lagi syarat, sanad tambahan. Sanad tu ada masalah ataupun tidak, mesti kena ada sanad. Kalau tak ada sanad, hadis tu tidak dikuasai. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan duk post dekat WhatsApp, duk pass forward tu, kadang-kadang sanad tu gaduh. Betul tak? Nabi kata, bantai Nabi kata aja, sanad belum. Itu bahaya. Sebab itu kalau Ibnu Hajar kata, kalau tak ada sanad, itu bukan hadis sahih. Ada sanad daripada siapa, apa boleh. Maka yang kelima dan keenam sama juga dengan syarat Ibnu Salah, iaitu tidak mu'allal, tidak ada kecacatan, dan tidak syaz, tidak ada keraguan. Itu pada pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Malam ni ilmiah sikit dong, sebab saya kena cerita supaya tuan-tuan dapat tangkap dulu. Tak dapat pun tak apalah, faham. Malam ni menjadi hadis sahih. Payah punya syarat-syarat dah, itu pun jadi hadis-hadis sangat datang. No? Tapi kalau boleh ingat tuan-tuan, hadis kita pegang semua. Tuan-tuan, hadis ni kenapa sampai susah sangat ni, sampai duk mengaji pening-pening ni? Kita sayang Nabi, tuan-tuan. Kita sayang sangat pada Nabi. Kalau orang tipu kata Nabi sebut benda yang Nabi tak sebut, kita tak suka. Kita sayang Nabi, jaga hadis Nabi. Kita sayang Al-Quran, hafal, jaga sungguh-sungguh, baca setiap hari. Itu tanda kita sayang dan kita suka. Hadis kita suka dan kita sayang Nabi, jaga hadis Nabi elok. Jangan suka-suka untuk pergi sebar kata ni Nabi kata, ni Nabi kata. Takut nanti mati, nanti Nabi kata aku tak kata pun macam tu. Malu kita ke akhirat kelak. Baik, saya masuk kepada syarah qudah, pendapat yang ketiga. Tadi Ibnu Salah, kedua Ibnu Hajar, yang ketiga syarah qudah. Tuan-tuan boleh pergi ni, boleh dengar ni. Tak apalah, gamak-gamak tak boleh nak ikut pun, dengar kata ada 3 ulama kata syarat, jadilah. Ulama kata 5 syarat dan 6 syarat pun cukup lah. Boleh tak? Sebab sekali lagi saya nak beritahu tuan-tuan kenapa hadis tu jadi dhaif dan kenapa ada ulama tolak, ada ulama tak tolak. Baik, syarah qudah kata yang pertama mesti sambung sanad, ittisal sanad. Yang kedua mestilah adil. Ayat tadi sama, mesti dhabit, kuat ingatan, tiada syaz, tiada keraguan dan tiada ilah.
Syaraf Ubah dan juga Ibnu Salah, dia punya syarat dan lebih kurang sama. Cuma pada Ibn Hajar ada satu lagi tambahan. Tuan-tuan, bila macam tu, barulah boleh kata hadis tu sahih. Allah Akbar, susahnya nak faham hadis sahih. Susahnya syarat nak jadi hadis sahih. Jadi, tuan-tuan nak kata orang yang pegang hadis sahih tu salah ke? Tuan-tuan nak kata orang pegang hadis sahih tu salah ke? Tak boleh kata salah. Betul dia pegang hadis sahih. Jangan kita melawan orang yang pegang hadis sahih. Tetapi guru saya berpesan, walaupun hadis itu sahih, belum tentu pemahaman kita sahih. Itu tuan-tuan kena faham. Betul hadis itu sahih, tapi hadis itu terang maksud hadis itu betul ke yang kita faham tu? Takut-takut hadis sahih, kita yang tak sahih pemahaman kita terhadap hadis itu. Itu yang jadi masalah hari ini. Maka tuan-tuan, nak tak nak bila belajar hadis, pastikan faham betul-betul apa kehendak hadis. Barulah kita tak senang-senang dikata hadis tu sekian, hadis tu sekian untuk kepentingan diri. Hadis dengan waktu kita nak berniaga, kita guna hadis. Itu tak kena apa. Sebab kita penunggang agama, itu tak kena. Maka biar betul-betul faham hadis tu untuk apa. Jangan kita berniaga kurma, kita cari hadis buat kurma, sobat dalam tu. Jangan kita jadikan itu. Biar betul-betul hadis tu cerita pasal apa. Jangan kita menunggang kat atas tu. Itu tak kena. Sebab tu kata tadi, hadis biarlah apa yang betul-betul hadis tu isyaratkan, barulah kita berpegang. Jangan kita menunggang kat atas tu. Boleh faham kan? Baik. Kenapa ulama pergi letak syarat banyak-banyak tadi tu? Kan? Kita duk baca tadi kan, pasal apa ulama pergi letak syarat banyak sangat? Apa sebab ulama pergi letak syarat tu? Maka sebab kenapa perlu kepada sanad itu bersambung. Yang pertama, untuk menghalang berlakunya ikhtilal ataupun ruang kosong sepanjang sanad. Maksud dia, A beritahu dekat B, B beritahu dekat C, C beritahu dekat D. Dia nak hilangkan masalah, tiba-tiba B tak ada, terus B C. A patut sampai pada B, sampai pada C, tapi B tu dia pergi hilangkan, dia tak mahu sebut. Dia nak pendekkan. Sebab itulah syarat kenapa ulama yang mengkelaskan hadis sahih, dia mesti tak penuh. Dia tinggal seorang, oh bukan sahih. Kalau seorang lagi tu, dia kata apa? Kalau seorang lagi tu tak cukup dobit, tak kuat ingatan, dalam 5 orang nak sampai satu berita, 5 orang nak sampai satu berita. Orang pertama pandai, cerdik, semua ingat kan. Yang kedua, jenis macam kita, bukan tak usah kata ingat saya pun kadang-kadang. Tok guru pesan 7, ingat 4 kan. Hak jenis ingat 4 ni pun kurang ingatan. Ulama tak kira. Ulama nak 5 ni cukup syarat ingat sempurna, cukup lengkap, baru terima. Seorang ni jenis tak kuat ingatan, bagi tahu 10 ingat 2 je, lagi teruk, tak mau. Ulama tak mau kira sebagai itu sahih. Maksudnya berita tu lemah. Ulama nak kira mesti 5 orang tu, 5 tu kuat ingatan 100%. Seketui. Tuan-tuan biasa tengok tak anak-anak duk main apa? Telefon buruk. Kan? Telefon buruk adalah duk buat suka nekor banyak kan. Telefon buruk. Anak kita pas pada adik dia berita kat abang dia, dah kali main kat pak dah berita dia jadi. Maksudnya tak kuat ingatan lah. Kan? Tuan-tuan pesan dekat anak, suruh anak beritahu dekat abang dia pun cerita lain lah. Betul tak? Ni yang pesan kat abang Ustaz, kata nak buat tahlil hari ni pukul 8.30 malam. Sampai dekat adik beritahu dekat abang dia seorang lagi jadi apa? Lepas maghrib macam tu kan, 8.30 malam hilang. Tak ingat. Main seorang lagi, ada tu pesan nak buat tahlil. Kalau lepas maghrib tak tahu ke apa, tak ingat. Lelah kali hari ni buat tahlil je, tak tahu ke apa. Pasal pukul 8 aku tak ingat. Jadi ulama tak mahu macam tu. Dia nak syak. Kalau orang-orang kata tahlil lepas maghrib 8.30 hari Isnin, komplit, dia mahu cerita pun sampai sama.
Kalau bagi tahu tak ingat, ni tak sahih contohnya. Nampak orang syarat dah? Betul. Dan dia kata apa? Hadis jadi sahih apabila cukup faktor penyampaian yang sahih dan tidak memiliki perkara-perkara yang boleh menjejaskan daripada segi luaran yang tersembunyi. Itulah perkara-perkara yang saya beritahu tadi. Itu syarat kenapa dia begitu. Baik, itu syarat hadis sahih. Ada dalam nota yang tuan-tuan dan jemaah ni dapat mungkin boleh tengok dekat situ. Saya cuma terangkan untuk tuan-tuan faham. Kita masuk kepada hadis hasan. Tadi sahih. Ni kita masuk kepada hadis hasan. Dapat semua? Betul? Okey. Hadis hasan. Kenapa hadis tu jadi hasan? Yang pertama, sebab hadis hasan ni muncul selepas daripada hadis sahih tadi tu. Dulu tuan-tuan, saya bagi mudahlah supaya tuan-tuan tak tengok banyak sangat kat sini. Dulu yang pertama sekali dia ada hadis sahih dengan dhaif saja. Pada awal permulaan hadis. Bila mai kepada zaman yang baru ni, dia nampak hadis ni ada boleh satu lagi kategori dia hasan, kurang sikit daripada sahih. Tuan-tuan tahu apa syarat hadis hasan tu? Hadis hasan ni ulama sebut dia ni, ulama mutakhirin mendefinisikan perawi yang adil, khafif ad-dhabt pada awal hingga akhir tanpa syaz dan illah. Dalam lima tu khafif ad-dhabt ataupun kurang ingat sikit saja. Contoh saya kata tadi, lima ni ingat semua, tak ada cacat, sahih. Tapi dalam lima ni ada seorang terlupa sikit, terus jadi hadis hasan. Oh, sampai tahap macam tu. Dalam lima orang ni semua perfect, hafal satu huruf tak jatuh, sahih. Dalam lima seorang saja terlupa sikit, terus jatuh hadis hasan. Tu ulama letak syarat sebagai hadis hasan. Maka tu kan bukan senang-senang nak letak hadis itu hasan. Dan hadis dhaif, apa dia tuan-tuan? Ada 3 pandangan ulama. Yang pertama Ibnu Salah. Ibnu Salah yang tadi Ibnu Salah kata apa? Hadis yang tidak memiliki syarat hadis sahih dan juga hadis hasan. Maksud dia hadis yang 5 ataupun perawi tadi semuanya tak kuat ingatan. Perawi tadi semuanya ada masalah apa? Lupa. Ada masalah fasik, ada masalah buat dosa kecil, mungkin ada buat masalah dosa besar. Maka mereka ni yang meriwayat hadis, maka hadis mereka ni adalah dhaif. Faham kan? Maksudnya apa? Perawi yang sampaikan hadis ni ada sifat apa? Sifat fasik. Mungkin semayang, tapi semayang lewat waktu, fasik. Mungkin dalam perawi yang ramai-ramai ni jumpa kucing, tertendang kucing, sukut dengan kucing, ataupun tak mau bagi kucing makan, fasik. Ada sifat-sifat ni, jatuh tuan-tuan kategori apa? Sebab orang yang meriwayatkan hadis tu terus jadi dhaif. Tuan, syarat dia sampai ke tahap macam tu ulama letak syarat. Sebab itu kalau kita kata hadis dhaif ni, tuan-tuan boleh nilai sini. Tuan-tuan nak duduk yang mana? Nak pegang sahih ke? Nak pegang hasan ke? Nak pegang dhaif ke? Tuan-tuan dah dengar, tuan-tuan boleh nilai. Tapi sekali saya akan beritahu apa pandangan ulama. Ibnu Salah kata apa? Tak ada syarat-syarat 5 tadi tu, terus dhaif. Baik, Al-Iraqi yang kedua, dia kata hadis yang tidak sampai kepada martabat hasan. Tadi kita dah terangkan, hadis sahih mesti semua ingat. Hadis yang kedua ingat sikit ataupun terlupa sikit saja. Hadis dhaif dari sudut pandangan Al-Iraqi, tak ada semua yang kita terang sahih dan juga dhaif tadi tu, maka dia adalah dhaif. Dan pandangan Ibnu Hajar sama juga tidak memiliki syarat penerimaan hadis. Ibnu Hajar lagi senang. Dia kata apa?
Kalau tadi kita letak syarat-syarat sampai 5 sampai 6 tadi tu, cukup syarat tu, jadilah dia hadis sahih. Tapi kalau tak ada syarat tadi tu, selesai, dhaif. Tak payah cakap banyak lah. Ada orang beritahu hadis, tapi hadis itu perawi dia tak seorang tu ada masalah, lupa, tak ingat, buat fasik, banyak buat dosa, dosa besar, dosa kecil, dhaif, habis, selesai. Baik tuan-tuan. Jadi itulah benda paling senang saya boleh beritahu kat tuan-tuan, kenapa hadis dikatakan sebagai dhaif. Baik. Ini benda yang paling boleh katakan, saya kata paling penting. Duduk di ujung ni, saya cerita benda paling penting. Tuan-tuan, ada 3 pandangan yang mengatakan hadis ni nak terima sahih saja ke, nak terima yang dhaif saja ke, ataupun boleh saja terima hadis. Tuan-tuan ingat elok benda ni, mudah-mudahan tak jadi masalah pada masa akan datang. Yang pertama tuan-tuan, ulama hadis yang mengatakan beramal dengan hadis dhaif ini, pada pandangan Abu Laith, dia kata tak boleh beramal secara mutlak hadis dhaif. Yang pertama, sebab apa dia kata? Walaupun dhaif tu ringan sekalipun, tak boleh amal. Dan tidak boleh guna dalam hukum hakam dan selainnya yang berkaitan syarak. Hukum ke apa-apa, jangan sama sekali guna hadis dhaif. Sahih saja dia akan guna. Dan siapa yang guna pandangan ni tuan-tuan? Pandangan ni digunakan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Sebab apa? Syarat yang kita baca tadi, Bukhari dan Muslim meletakkan syarat-syarat sahih tadi. Itu pandangan pertama. Sebab apa? Walaupun bagi dia fadail amal. Baik, tuan-tuan, dalam bab fadail amal ni, tuan-tuan, kitab fadail amal ni, tuan-tuan tahu apa yang mana ni? Apa yang tuan? Fadail amal ni, Imam Bukhari dan juga yang lain dia kata apa? Walaupun dalam bab fadail amal tak boleh sama sekali guna hadis dhaif. Imam Bukhari dan Muslim yang pandangan. Banyak tuan-tuan dalam ni, tapi sekali saya beritahu. Dan mensabitkan dengan hadis dhaif, dia kata kalau kita duk disabitkan guna hadis dhaif boleh, akan menjadikan satu ruang cipta ibadah. Contoh dah, buat macam ni, boleh lah, benda baik, boleh lah, benda baik. Itu pandangan yang pertama. Dan dia kata lagi, hadis sahih banyak beribu-ribu tu ada. Kenapa tak nak pakai hadis sahih, duk pakai juga hadis dhaif? Itu pandangan yang pertama. Tak habis ke tuan-tuan? Dengar dialog ni, benda penting ni. Yang kedua, boleh beramal secara mutlak, boleh beramal dengan hadis dhaif dalam hukum hakam dan juga fadail, boleh beramal. Pandangan pertama tadi kata tak boleh. Pandangan kedua kata boleh. Dia kata apa? Asalkan dhaif hadis tadi tu tidak terlampau berat. Kalau hadis tu dhaif berat, tak boleh. Mesti dhaif dia tak berat. Dan terdapat sesuatu persoalan melainkan hadis dhaif. Dan dia kata kebanyakan ada pandangan ulama daripada Abu Daud dan sebilangan ulama. Dan dia kata ada juga pandangan Abu Hanifah dan Malik. Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata boleh pakai. Jadi tuan-tuan jangan pelik lah, ada juga orang mengamalkan hadis dhaif. Sebab boleh. Memang ada yang kata bagi kita amalkan hadis dhaif. Ustaz, saya nak pegang yang mana? Tak boleh. Tak boleh. Dia kata apa? Hadis dhaif lebih baik daripada pandangan manusia, ataupun untuk bagi idea, bagi cadangan. Daripada dengar cadangan hang, lebih baik kau ambil hadis dhaif okey lagi. Sebab kemungkinan hadis dhaif tadi itu mai daripada Nabi. Daripada hang duk cakap-cakap duk bagi pandangan okey, kau ambil hadis dhaif apa lagi. Tetapi dia kata syarat juga mestilah hadis dhaif itu dalam kategori dhaif, ya, ringan. Jangan dhaif berat. Boleh beramal hadis dhaif, tapi jangan terlalu dhaif. Dan dia kata apa lagi? Hadis dhaif
digunakan bukan hadis yang batil, mungkar, tetapi hadis hasan. Dalam kategori ni dimasukkan dhaif ialah hadis hasan pada pandangan kedua. Baik, pertama tak boleh, yang kedua boleh. Kita ambil yang ketiga, pandangan boleh beramal dengan hadis dhaif tetapi dengan syarat. Apa dia? Imam An-Nawawi yang kita nak baca hadis dia ni, Imam Nawawi kata apa? Dalam kitab Al-Adhkar, ulama daripada muhaddisin dan fuqaha dan selain mereka harus dan sunat beramal dalam bab fadail, targhib, tarhib dan hadis dhaif selagi tidak palsu. Maksud dia tuan-tuan, Imam Nawawi kata boleh pakai ni, hadis dhaif ni boleh pakai, tetapi selagi mana dia tidak palsu. Nampak tak tuan-tuan? Selagi mana tak palsu. Tuan-tuan, kitab ni kalau dekat rumah boleh baca. Boleh baca. Tapi nak beritahu tuan-tuan, dalam kitab ni kita kena berterima kasih kepada orang yang buat kitab. Sebab apa tuan? Dalam kitab ini hadis dia dah pilih. Yang best ni tuan-tuan, dan kita kat sini, setiap habis saja matan hadis ni dia tulis di bawah rawahu Tirmizi wa qala hadha sahih. Hadis ni Imam Tirmizi kata sahih. Dan dia kata apa? Gharib isnadan wa Darimi. Pada pandangan dari ni, hadis ni dia seorang saja. Maksud dia pelik, seorang saja yang riwayat. Ada lagi dia kata dalam hadis ni, saya beri contoh lagi. Baik, dalam hadis walaupun kitab Fadail Amal, jangan kata Fadail Amal tak ada hadis sahih. Ada. Dia tulis dekat sini, rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi janganlah kita berkata Fadail Amal tak dipakai. Boleh. Tapi kalau tuan-tuan berfahaman nak pegang Bukhari dan Muslim, baca Bukhari Muslim. Bagi tuan-tuan, dalam kitab macam ni dia dah keluarkan hukum. Jadi tuan-tuan dah tak pening. Ustaz, saya tak tahulah hadis tu boleh baca ke tak. Buka kitab macam ni, dia dah tulis dah. Bukhari ke, Muslim ke, Tirmizi ke, dia dah tulis kat dalam ni. Jadi tuan-tuan tak payah pening kepala. Jadi dalam bahasa lainnya tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok dalam satu slide saya bagi berkaitan dengan hadis dhaif. Baik, saya ambil contoh. Isu viral. Contoh dia kata apa? Tapi tak sahih. Contoh dia, Adam dan Hawa makan buah khuldi. Tuan-tuan bisa dengar tak? Makan buah khuldi, jadi apa? Laki jadi apa? Perempuan jadi apa? Bisa dengar kan? Dah famous dah benda ni. Tuan-tuan tahu tak? Kisah ini palsu. Dan tak ada pun usul, tak ada nas pun daripada Quran dan hadis. Cerita ni ramai orang bawa cerita. Bahkan ustaz-ustaz pun bawa orang lain ceramah. Kita bila dah tahu hadis ni adalah tak ada sumber. Jadi jangan kata tu hadis. Yang kedua, kunyah makan 40 kali. Tuan tak pergi makan lagi, try kunyah 40 kali oleh dia. Pakai nasi tu tak habis kan, kunyah tak ni. Keren. Keren kita punya dagu ni. Kunyah 40 kali. Kata tu hadis benar Nabi. Buat tengok. Sedangkan menurut Lajnah Ad-Daimah, amalan mengunyah 40 kali tidak disebut dalam mana-mana kitab hadis yang terkenal. Tak ada pun. Dan tidur bagi orang berpuasa, nak puasa sampai lama kan. Hadis ini dinilai lemah oleh ulama hadis seperti mana Baihaqi, Iraqi dan Munawi. Baik tuan-tuan, Imam Sakhawi sekali lagi. Tadi mungkin tuan-tuan kata ustaz, mungkin satu yang pandangan kata amal hadis dhaif tak boleh. Saya ambil satu lagi, Imam Sakhawi. Imam Sakhawi ni adalah anak murid kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Pertama, tak boleh beramal secara mutlak hadis dhaif, tak boleh macam mutlak, sama dengan pandangan Abu Hanis. Yang kedua, boleh beramal secara mutlak. Yang ketiga, hanya boleh diamalkan dalam bab, dalam kita nak suruh orang beribadat saja. Tapi mestilah dhaif tadi tu dhaif yang tinggi. Baik tuan-tuan, saya rasa saya dah
kupas berkaitan dengan sahih, hasan dan dhaif. Mudah-mudahan kita tak ada isu nak menyalahkan siapa-siapa. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan jelas. Kalau orang tu nak pegang sahih, biarkan dia. Jangan bertelagah dengan dia. Kita nak pegang yang dhaif, kita ada nas dan dalil kita. Ada ulama kata boleh. Tetapi pastikan dulu hadis tadi tidak terlalu dhaif. Ustaz, macam mana saya nak tahu hadis itu terlalu dhaif? Ustaz, saya ni mana nak dan tengok kitab-kitab ni? Kan? Maka tuan-tuan, macam mana kita nak tahu? Pastikan bila kita belajar hadis, kita ada hak untuk tanya guru kita, Ustaz, hadis ini dinilai oleh siapa? Ini sebenarnya satu ajar kepada penceramah saya. Saya tak tahu kan saya mai ni memanglah mai tamatik. Kan? Saya nak kena buat preparation sebelum nak mengajar tuan-tuan. Saya kena sengok hadis tu dulu, buka dalam laman web, tengok dalam buku, tengok dalam kitab, siapa kata sahih, siapa kata dhaif, siapa kata dhaif. Itu kerja ustaz-ustaz ni. Saya mak tahu ni kerja ustaz-ustaz. Tuan-tuan mai dengan hadis, tuan-tuan terima aja, betul tak? Tugas orang yang sampaikan hadis. Amanah saya bila saya sampaikan hadis, tuan-tuan, hadis ni dinilaikan sahih oleh imam sekian-sekian. Saya kata tuan-tuan, hadis ni dinilai sahih oleh Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan tak ada masalah. Tuan-tuan, hadis ni dinilai hasan oleh imam sekian-sekian. Tuan-tuan terima pun, oh okey. Tuan-tuan, hadis ni dinilai dhaif oleh siapa? Ada tak pandangan lain yang ustaz tengok jumpa hasan, ada tak ustaz? Ada. Okey, tuan-tuan duduk dalam khilaf. Tak apa, boleh pegang. Tapi kalau ada jumpa hadis ni semua ulama ni dah dhaif, bahkan dhaif tu jatuh sampai ke tahap teruk, tuan-tuan tak ada masalah. Okey, faham. Jangan pegang hadis tu. Jadi tugas kepada penceramah sebelum nak sampaikan hadis, terutamanya dia kena buat kajian sikit, kena baca sikit. Saya tak ada salahkan tuan-tuan dan puan, sebab tuan-tuan dan puan bukan kerja untuk macam tu. Betul tak? Tapi kalau tuan-tuan dan puan ada masa, ada rezeki, diberi kesempatan, ada kuliah hadis mana-mana, pilih belajar. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan akan faham. Tapi tuan-tuan, tak apalah, kita pun ada masa tak lama kan. Macam sekarang baru nak boleh tengok hadis, tak apa, belajarlah hadis, tak ada masalah. Tapi at least pada malam ni tuan-tuan dan puan faham hadis. Orang nak pegang sahih pun betul, nak pegang dhaif pun betul. Tapi syarat nak pegang hadis dhaif, pastikan terima daripada guru tu, dia beritahu siap-siap status hadis tu dhaif yang berat atau dhaif yang ringan. Dapat mesej, dapat WhatsApp nak sebarkan hadis, perhati dulu bawah hadis tu dia dah tulis tak martabat hadis tu apa. Jangan dapat hadis forward, dapat hadis forward. Yang dapat hadis, oh benda baik ni, aman, padahal masalah. Boleh faham tak? Mudah-mudahan tuan malam ni saya rasa Pak Muhammad kepala kata. Tak apa tuan, saya perhabis juga malam ni sebab benda ni penting. Sebelum insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk pada siapa itu Imam Nawawi, dan kita akan insya-Allah masuk kepada hadis yang pertama. Saya tertarik ada satu soalan daripada abang kita yang tadi duduk di sini. Tanya saya, Ustaz, ada orang yang bukan Islam belajar tentang hadis? Sebenarnya ada tuan. Yang ada handphone boleh buka, cari siapa dia. Yang saya rasa saya dah share dekat apa pun ni kan. Yang siapa yang dapat dekat WhatsApp tu, baca artikel tu, jurnal tentang pandangan orientalis terhadap al-hadis dan jawapan daripada perspektif Islam. Maksud dia, dekat dalam teks yang disebarkan tu, tuan-tuan boleh baca. Dalam tu dia terang siapa dia, orang Yahudi yang berjaya belajar bahasa Arab, masuk ke Madinah, belajar di Mesir dan sembahyang depan Kaabah. Dan dia tuan-tuan tulis pasal hadis kita orang Islam ni. Dia belajar, tuan-tuan, saya cerita sebar ringkas, nanti tuan-tuan boleh baca. Dia ni orang Yahudi yang cerdik, dapat tajaan daripada negara dia. Dia jumpa dengan mufti Mesir,
dia suruh buat recommendation untuk dia nak masuk belajar dekat Al-Azhar. Dia jumpa dengan Mufti Al-Azhar, dia guna satu ayat. Tuan-tuan baca dalam tu, nanti tuan-tuan ada masa baca. Dia guna satu ayat yang membuatkan Mufti Mesir lembut hati untuk bagi dia masuk dalam Universiti Al-Azhar, belajar berkaitan dengan hadis. Apa yang jadi tuan-tuan? Dia ialah bapa orientalis yang paling besar sekali yang mengkritik hadis kita pada hari ini. Dialah yang kata apa? Hadis ni hanyalah rekaan ulama-ulama. Orientalis ni, dialah yang mencatatkan. Tuan-tuan tengok pada kesimpulan akhir yang dia tulis dalam jurnal tu. Ada masa baca tuan-tuan? Dia kata apa? Orientalis yang bernama Ignaz Goldziher. Tuan-tuan boleh cek. Ada banyak lagi nama orientalis berhad dalam tu. Dia ni lah yang berusaha buat kajian hadis. Tuan-tuan, Yahudi ni boleh baca Quran, boleh baca hadis, boleh faham bahasa Arab, belajar bahasa Arab, power lagi pada orang Arab, Yahudi ni. Dan dialah yang menimbulkan keraguan orang Islam terhadap Islam. Sebab dia nak kacau Quran tak boleh, orang hafal banyak orang. Tapi dia nampak hadis ni peluang untuk dia nak bagi orang Islam kita tak yakin dengan hadis. Dia kata apa? Dialah yang buat supaya apa? Timbul keraguan. Dan dia kata semua yang dibuat ini adalah direka oleh ulama-ulama hadis. Dan dia kata lagi, dialah yang mereka ataupun mengada-adakan bahawa hadis ini adalah keraguan kepada orang Islam. Jadi tuan-tuan, kalau orang yang ragu-ragu ni tak percaya dengan hadis, Yahudi dah buat kerja lama lah. Jadi kita saja yang tak tahu. Nama dia, kalau tuan-tuan boleh tengok, boleh search balik lagi. Mungkin abang-abang kita yang ada handphone, balik type Ignaz Goldziher, ataupun dalam artikel jurnal yang saya bagi itu boleh baca. Tuan-tuan, itulah dia cara macam mana nak melemahkan orang Islam. Nak lawan tak boleh. Nampak peperangan dan kasar sebagainya. Dia masukkan dia macam tu supaya kita pada hari ini dalam keadaan tak percaya kepada hadis. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Memanglah agak susah sikit mengaji ni, mana ada senang kan? Ada susah sikit, tapi susah ni memberi keberkatan kepada kita. Satu lagi tuan-tuan, bila saya nak beritahu mana-mana ilmu pun, bila sebut nak mengaji, tuan-tuan mainlah niat pertama sekali nak mengaji. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah fikiran aku, mudahkanlah ilmu yang aku belajar ni diterima. Bukan kuliah saya saja, mana-mana kuliah pun. Main duduk susah macam mana pun, insya-Allah Allah akan bagi. Tak banyak pun, sikit. Benda yang saya sampaikan malam ni cukup penting, asas supaya tuan-tuan tak ada pun nak menyalahkan siapa-siapa. Kita tenang je. Lepas ni orang duk berkelahi hadis ni, kita relax je. Tak payah pergi tempat pun, kita relax je. Yang duk berkelahi tu kata dia nanti mengaji hadis, InsyaAllah faham. Yang jadi masalah tak su, kita tak mau tak su, kita nak ilmu. Boleh tuan-tuan? Masa cukup sekadar tu. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, kita jumpa lagi. Kita teruskan dengan tahlil kan? Kita buat tahlil malam ni kan? InsyaAllah tuan-tuan, saya tangguh dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.